Kami bawakan kepada anda untuk bersama dengan tetamu kita. Dan pun bersedia untuk pengajian kita hari ini. Kita ada Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk sekali lagi bersama rakan pendengar perkongsian tahsilan ibadah hari ini, yang mana kita akan mulakan dengan pengajian Matan Zubaid sekejap lagi. Kita akan mulakan dan juga kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz. Kita akan buat 2 dalam 1 hari ini untuk sama-sama berkongsi dan meraihkan rakan-rakan pendengar kita. Cumanya awalan ini Ustaz mungkin ada sedikit mukadimah nak diberikan buat rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah masuk fasa yang ketiga daripada bulan Ramadan yang disebut sebagai fasa kebebasan daripada api neraka, yang kita menuju ke malam yang disebut sebagai Lailatul Jaizah, malam pengurniaan anugerah, iaitu malam hari raya. Maka fasa yang terakhir ini biarlah menjadi fasa yang lebih hebat, lebih gigih, lebih berusaha dan bermujahadah untuk kita merealisasikan keampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita semua. Dijanjikan bahawasanya ini adalah fasa yang dibebaskan sebanyak-banyaknya roh daripada api neraka. Moga-moga kita termasuk dari kalangan roh-roh tersebut yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Maka jangan dijadikan fasa terakhir ini fasa kepenatan ataupun kelusuan. 20 hari saya dah penat, maka 10 terakhir saya akan berehat. Maka kita akan jadi seperti arnab dengan kura-kura, iaitu arnab berehat sebentar di perdu pokok kerana dia melihat dia telah memintas kura-kura dan telah merentas satu jarak yang jauh, lalu dia berniat untuk berehat sebentar. Rupa-rupanya rehat dia itu menyebabkan dia tertewas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua istiqamah, dan 10 akhir Ramadan ini kita doa bersungguh-sungguh daripada Allah supaya memudahkan segala urusan umat Islam, mengangkat segala bala musibah yang sedang dihadapi pada hari ini. InsyaAllah, amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan mukadimah, dan yang kita akan terus hari ini kita mulakan dengan pengajian Matan Zubaid Ustaz ya. Kita dah masuk untuk bab baru kalau menurut intisari Matan Zubaid ini dalam bait yang ke-390, iaitu bab solat 2 hari raya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil idain. Tusannu raka'atani law munfaridan baina tulu'in wa zawaliha ada. Terjemahannya, disunatkan bersolat 2 rakaat solat sunat 2 hari raya walaupun secara bersendirian dalam waktu antara terbit matahari dengan gelincirnya, iaitu waktu zuhur. Di dalam bait syair ini beberapa perkara kita perolehi ilmunya. Yang pertama, tusannu raka'atan. Hukum salat 2 hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha, hukumnya adalah sunnat muakkad. Hukumnya apa? Sunnat yang ditegaskan,
yang diminta bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Pada siri sebelum ini saya telah nyatakan bahawasanya 2 solat hari raya adalah solat-solat sunat yang menduduki tangga teratas daripada segi keutamaan. Yang lebih utama adalah solat hari raya haji, disusuli dengan solat hari raya Aidilfitri. Ia menduduki tempat teratas, tangga teratas. Ingat balik kaedah yang saya sebutkan, sembahyang yang disunatkan berjemaah secara umumnya lebih afdal daripada solat yang tidak disunatkan berjemaah. Maka sembahyang hari raya ini disunatkan berjemaah, maka dia menjadi lebih afdal daripada yang tidak disunatkan berjemaah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sembahyang hari raya bilangan rakaatnya 2. Tidak kurang dan tidak lebih. 2 rakaat. Perkara yang ketiga, walau munfaridah. Sembahyang Jumaat, sembahyang hari raya boleh dikerjakan walaupun tidak berjemaah. Berjemaah adalah kesempurnaan, bukan syarat sah. Berbeza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat berjemaah adalah syarat sah. Manakala sembahyang hari raya berjemaah adalah kesempurnaan. Berjemaah sama ada di rumah ataupun di masjid, kedua-duanya diharuskan. Sesuailah dengan situasi yang kita berada sekarang ini. Kitab ini pula sebut yang sembahyang hari raya boleh dikerjakan seorang diri. Dia bujang terang-tang-tang seorang diri di rumah, maka tiada teman yang nak berjemaah dengan dia, ataupun dia dengan isterinya, anak masih kecil, pada hari raya isterinya uzur, tak boleh semayang, dan dia tak boleh bawa orang lain datang ke rumah dia, maka dia sembahyang hari raya seorang diri. Soalannya, adakah boleh sembahyang hari raya dibuat seorang diri? Jawapannya boleh. Solat hari raya dibuat berjemaah adalah kesempurnaan. Solat hari raya dibuat berjemaah sekali dengan khutbah juga adalah kesempurnaan. Apa maksud kesempurnaan? Kalau tiada jemaah ataupun tanpa khutbah, solat 2 hari raya itu masih dihukum sebagai sah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, yang kita dapat pelajar daripada bait syair ini, bilakah masuk waktu untuk solat hari raya? Bila waktu masuk dan bila waktu habis? Waktu masuk baina tulu'in wa zawaliha adah. Baina tulu'in wa zawaliha adah. Waktu masuk dan waktu keluar. Apa maksud waktu masuk? Apa maksud? Tidak sah sembahyang raya kalau waktu belum masuk. Betul? Betul. Tidak sah sembahyang raya kalau waktunya belum masuk. Seperti mana waktu zuhur belum masuk, kita sembahyang zuhur. Sah tak? Sah ataupun tidak? Tak sah. Kecuali kalau kita buat jamak. Jamak memang sah pun, jamak takhir. Itu waktu dah habis. Jadi, apa maksud waktu masuk? Waktu masuk ni maknanya kalau kita sembahyang sebelum itu tak sah. Dan apa pula maksud waktu keluar? Maksud waktu keluar, kalau kita sembahyang raya, apabila waktunya dah habis, maka tak sah. Bukan tak sah. Sembahyang itu dikira qada. Sembahyang itu dikira qada, sah, tapi dikira sebagai qada. Jadi dalam keterangan bait syair ini,
menjelaskan waktu sembahyang hari raya yang kalau kita lakukan di dalamnya, hukumnya adalah sah dan dikira tunai. Dan dikira sebagai tunai. Waktunya adalah baina tulu'in wa zawaliha. Waktu boleh mula sembahyang raya terbit matahari. Syuruk. Kita tengok dalam takwim solat, ada tulis syuruk. Selepas sahaja masuk misalnya pukul 7, kita dah sembahyang raya misalnya. Adakah dihukum sebagai sah? Hukumnya sah. Tetapi afdalnya kalau nak sembahyang raya, tunggu daripada syuruk itu, kita tunggu matahari naik sepergalahan. Kita tunggu. Walaupun lepas syuruk dah boleh sembahyang, kita tunggu biar matahari naik tinggi sikit, dikira pada kedudukan sepergalahan lebih kurang kita tambah setengah jam. Kalau syuruk pukul 7, kita tambah lagi setengah jam. Dan bilakah waktu sembahyang raya habis? Apabila gelincir matahari. Bila tu gelincir matahari? Waktu Zuhur. Bila masuk Zuhur. Dengan erti kata, dia tertidur pagi raya, tertidur sampailah Zuhur. Terjaga nak sembahyang raya. Boleh tak? Boleh, tapi qada. Boleh tapi dikira qada. Ada orang yang mana dia tertidur dan dia dapati masjid dah habis sembahyang, contoh. Adakah dia masih ada peluang untuk sembahyang raya? Ada. Dia masih ada peluang untuk sembahyang raya dan dia mengerjakannya seorang diri. Dan untuk mengerjakan seorang diri perlu ada ilmu dan perlu ada confident. InsyaAllah ilmunya itu akan kita baca daripada kitab Matan Zubat. Ya, InsyaAllah. Maksudnya sama dengan waktu duha, Ustaz ya? Waktunya tidak. Sebab waktu duha, dia bukan bermula daripada terbit matahari. Waktu duha, bila matahari sudah naik sepergalahan. Maksudnya 7.30. Tapi kalau sembahyang raya, syuruk. Matahari naik pukul 7 dah boleh sembahyang. Kalau sembahyang duha, waktunya apa? Pukul 7.30 lebih kurang. Tapi waktu habisnya sama. Waktu masuk berbeza, waktu habisnya serupa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan ini. Kita baru rangkap baik pertama dalam bab ini. Kita akan sambung sikit lagi sambungan untuk perkongsian Matan Zubat. Kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا الله kami akui telah melakukan dosa.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran menerusi Tahsinul Ibadah. Pengajian Matan Zubaid kita teruskan sedikit lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Anda boleh ikuti secara terus di FB IKIM FM. Saat ini perkongsian kita, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat lebih faham berkenaan dengan solat 2 hari raya. Tadi kita mulakan dengan bait yang pertama untuk bab ini, bait yang ke-390, dan kita akan sambung sikit lagi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Takbiru sab'in awwal al-ula yusan wal khamsu fi thaniyatin min ba'di an. Terjemahnya, disunatkan bertakbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram pada permulaan rakaat pertama, dan bertakbir 5 kali juga tak termasuk takbir intiqalat atau perpindahan pada awal rakaat kedua. Kita masuk pada bahagian kaifiat sembahyang hari raya. Adalah menjadi rutin dan kebiasaan di tempat kita. Imam sebelum mula solat akan mengingatkan makmumnya bagaimana untuk sembahyang hari raya. Oleh kerana sembahyang ini berlaku setahun sekali, maka kadang-kadang terlupa. Ada juga sahabat kata dia dah terlupa macam mana nak sembahyang Jumaat, sebab dah lama tak sembahyang Jumaat. Jadi diberi peringatan. Sebelum daripada takbiratul ihram, imam akan ingatkan kaifiat untuk sembahyang hari raya. Di sini kita sebut sebagai takbiru sab'in awwalal ula yusan. Di dalam sembahyang hari raya, pertama bilangan rakaatnya 2. Tidak ada beza dengan sembahyang sunat yang lain. Bezanya pertama pada niat. Jadi kita niat, sahaja aku mengerjakan sembahyang hari raya, Aidil Fitri, ataupun sembahyang hari raya Aidil Adha, 2 rakaat sebagai imam ataupun sebagai makmum. Jadi kena tentukan sembahyang hari raya apa? Aidil Fitri. Kena tentukan sembahyang hari raya apa? Aidil Adha. Itu niat. Yang kedua, di dalam sembahyang raya ada takbir. Disebutkan di sini disunatkan takbir 7 kali di awal rakaat pertama. Awal rakaat yang pertama, iaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram kita niat. Kemudian kita baca iftitah. Kemudian kita takbir. Itu yang dimaksudkan 7 kali takbir di awal rakaat pertama. Hukum 7 kali takbir ini sunnat hai'ah. Apa dia? Sunnat hai'ah. Dalam kitab disebut bahawasanya walasna fardan wala ba'dan. Dalam kitab Minhajul Talibin dinyatakan tidaklah 7 takbir dan 5 takbir, tidaklah dia fardu dan tidaklah dia sunat ab'ad. Apa maksud dia bukan fardu? Kalau tertinggal sembahyang masih sah. Apa maksud 7 takbir dan 5 ini bukan sunat ab'ad? Kalau tertinggal tidak disunatkan sujud sahwi. Takbir ini adalah sunat hai'ah. Maksudnya kalau imam tiba-tiba dia masuk saja sembahyang, dia terus baca Fatihah, tertinggal takbir, adakah dia disunatkan patah balik? Tak perlu. Ingat, imam dan makmum pun kena beringat. Kadang-kadang makmum bila imam tak takbir, dia kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak perlu. Kerana kalau imam terlupa, maka imam tidak disunatkan patah balik untuk takbir semula.
wal khamsu fi thaniyatin min ba'di an. Dan 5 takbir dibuat di dalam rakaat yang kedua. Bila tu? Bila itu dibuat, maka disebut dalam bait syair yang seterusnya, kata pengarang, kabbara fi ihramihi wa qaumatihi wa khutbatani ba'daha ka jum'atihi. Terjemahannya, bertakbiratul ihram dan bangun berdiri daripada rakaat pertama. Juga sunat disampaikan 2 khutbah selepasnya seperti rukun khutbah Jumaat. di dalam bait syair ini diterangkan bila waktu untuk takbir. Takbir 7 kali dibuat selepas takbiratul ihram. Takbir 5 kali dibuat selepas bangun daripada Sujud rakaat yang pertama. Bangun rakaat pertama ke rakaat kedua, maka kita takbir 5 kali dahulu. Barulah membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kedudukan 7 dan 5 takbir. Dan seterusnya dinyatakan disunatkan. Tengok perkataan tu, disunatkan. 2 khutbah dalam sembahyang raya macam 2 khutbah dalam sembahyang Jumaat. Macam itu ataupun penyerupaannya adalah daripada segi rukunnya. Apa dia rukun khutbah raya? Itulah rukun apa dia rukun khutbah Jumaat, maka itulah juga rukun khutbah raya. Itu maksudnya 2 khutbah raya sama macam khutbah Jumaat dari segi apa? Rukunnya. Dari segi rukun. Tetapi beza dia, khutbah Jumaat syarat sah Jumaat. Khutbah raya bukanlah syarat sah sembahyang raya. Itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, syarat-syarat sah khutbah Jumaat bukanlah syarat sah khutbah raya. Okey, contohnya apa? Apakah contoh syarat sah khutbah Jumaat? Contohnya ada wuduk. Contohnya ada wuduk. Contohnya berdiri. Maka syarat ini tidaklah menjadi syarat dalam khutbah raya. Kalau dia khutbah raya tak ada wuduk, maka khutbah itu dikira sah. Tapi kalau khutbah Jumaat tiada wuduk, maka khutbah Jumaat itu dihukum tidak sah. Jadi itu yang dimaksudkan khutbah raya macam khutbah Jumaat dari segi rukun. Kena ada puji Allah, kena ada selawat pada Nabi, kemudian kena ada wasiat bertakwa, membaca Al-Quran dan mendoakan orang Islam. Ada 5 rukun. 5 rukun tersebut hendaklah dipraktikkan dalam khutbah raya. Nanti kalaulah ditakdirkan tidak dibolehkan untuk sembahyang raya beramai-ramai di masjid dan zahirnya begitulah arahannya, sebahagian negeri membenarkan 12 orang sahaja seperti Perak, telah dikeluarkan pengumuman, maka kita sembahyang di rumah. Apa cara dia nak baca khutbah? Print. Kita boleh print khutbah Hari Raya Aidilfitri, kita boleh print dan khutbah itu kita boleh baca dan sampaikan kepada ahli keluarga yang ada di rumah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, idea. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Dan kita akan berhenti sekali lagi Ustaz. Dan untuk rakan pendengar, lepas ni kita akan ada sesi soal jawab untuk anda tanyakan soalan-soalan bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Burak Oil, minyak berkualiti, Burak Oil, pilihan community, Burak Oil. prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, sesen community yang Burak Oil.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Tadi kita belajar tentang Mata Zubaid untuk perkongsian kita. Ustaz dah kongsikan tadi tentang kaifiat solat 2 hari raya ni. Tapi kita habis lagi Ustaz ya. Kita nak sambung sikit lagi ke macam mana Ustaz? Kita sambung minggu hadapan. Kita sambung harapan. Ini sebagai ni teaser awal lah Ustaz. Minggu depan kita akan bagi selengkapnya insya-Allah sebelum kita nak menyambut hari raya. Tapi kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita nak raikan di WhatsApp IKIM, di FB IKIM FM juga, di WhatsApp di 01129004 kita dihujani dengan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Tapi kita pergi ke FB terlebih dahulu Ustaz. Soalan sahabat kita ini Mia Raisha tanyakan soalan berkenaan dengan solat selepas solat maghrib, sementara menunggu solat isyak, kemudian tertidur apabila sandarkan kepala di dinding, kemudian tersedar terus solat isyak. Soalannya adalah, boleh ke dia kena ambil semula wuduk baru atau bagaimana Ustaz? Tidur boleh membatalkan wuduk sekiranya kita tidur dalam keadaan punggung kita tidak tetap atas lantai. Jadi bergantung kepada cara yang bertanya itu tidur. Kalau dia tidur dalam keadaan punggung tetap pada tempat duduk, sama ada dia duduk atas kerusi, dia duduk atas lantai dan seumpamanya, maka wuduknya sah dan dia boleh terus solat. Dan sekiranya tidak, maka wuduknya batal dan dia perlu mengulangi wuduknya. Ya, seterusnya Rabi'ah Ramli di WhatsApp Bikim dari Kota Baru Kelantan. Ustaz tanya, di dalam solat tarawih, imam bersembahyang secara duduk. Bolehkah makmum di belakang mengikut secara berdiri Ustaz? Ke kena duduk juga sama-sama? Di dalam mazhab jumhur ulama, majoriti ulama, apabila imam sembahyang duduk, kita tak wajib sembahyang duduk. Sama ada sembahyang itu fardu ataupun sembahyang itu sunat. Kalau imam itu duduk, sama ada dia ada uzur ataupun tiada uzur, sebab sembahyang sunat dibenarkan duduk, maka makmum ada pilihan untuk sembahyang duduk ataupun berdiri. Baik, seterusnya kita ada soalan daripada Melaka, Kak Aziz. Tanyakan soalan, kata, apakah hukum jika imam ataupun makmum terlelap ketika sedang menunaikan solat fardu ataupun solat sunat? Adakah solat itu batal Ustaz? Tidur boleh membatalkan wuduk. Jawapan bagi soalan yang pertama tadi. Jadi kalau dia tidur ketika solat, dia tidur ketika apa? Sujud, rukuk, berdiri. Jadi kalau dia tidur dalam posisi yang papan punggungnya tidak tetap, maka batal wuduk. Dan apabila wuduknya batal, mengakibatkan batal solatnya. Jadi dia ada beza terlelap dengan tertidur. Adakah lelap dengan tidur ni sinonim? Ataupun lelap ni maksudnya mengantuk. Jadi kalau hanya sekadar mengantuk, tersengguk-sengguk tapi mengantuk. Mengantuk ni maksudnya dia masih dengar bunyi tapi khabar dah tak ada. Dia hilang. Dah hilang khabar. Tapi bunyi ada lagi, itu maknanya dia mengantuk. Kalau mengantuk tidak batal wuduk. Yang batal itu kalau dia tertidur. Jadi kalau memang dia yakin dia tertidur walaupun sebentar, dalam mazhab Syafi'i wuduknya batal. Bila wuduk batal, sembahyang batal. Masya-Allah. Seterusnya Ustaz, daripada Syarizon Takaful tanya, kalau terlupa doa kunut ketika solat witir, perlu ke sujud sahwi Ustaz? Kunut adalah sunat ab'ad dalam dua jenis sembahyang. Pertama, sembahyang apa? Pertama, subuh. Sembahyang subuh. Sembahyang subuh setiap hari sepanjang tahun. Yang kedua, sembahyang witir setengah yang kedua daripada bulan Ramadan. Bila saya sebut kunut itu adalah sunat ab'ad, maknanya apa? Kita dah belajar sunat ab'ad kalau tertinggal sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunatkan sujud sahwi. Maka jawapannya disunatkan sujud sahwi.
Baik. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz berkenaan dengan bacaan tahiyat akhir. Dan, boleh ke dibuat setakat selawat sahaja sama seperti baca tahiyat awal dan kemudian terus salam Ustaz? Tahiyat akhir kalau kadar yang wajib, sekadar wajib, maka sekadar wajib hanya sehingga perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga lafaz ini sahaja yang wajib, selepasnya adalah sunat. Jadi kalau kita kata sehingga perkataan ataupun ayat selawat sahaja yang wajib, maknanya kalau dia tidak lakukan, sembahyangnya adalah masih sah. Baik, seterusnya Ustaz, lagi soalan daripada Muhammad Dila Hadatu ini Ustaz. Tanya tentang zakat fitrah. Bayarkan zakat fitrah untuk ibu dan ayah serta adik-beradik lain yang ada pendapatan sendiri. Boleh ke Ustaz? Membayar zakat fitrah bagi pihak orang yang wajib membayarnya sendiri. Seperti adik-beradik yang ada pendapatan, ibu bapa yang ada simpanan. Membayar bagi pihak mereka hanya sah sekiranya kita terlebih dahulu meminta izin daripadanya dan mereka mengizinkan. Maksudnya dia beritahu kepada adik-beradik dia, tahun ini kami nak tolong bayar zakat fitrah bagi adik-beradik, minta izin. Jadi mereka kata kami izinkan untuk bayar bagi pihak kami. Setelah mendapat izin tersebut, barulah pembayaran bagi pihak itu hukumnya sah. Sekiranya tiada izin tersebut, pembayaran bagi pihak tersebut hukumnya tidak sah. Tapi macam mana kalau tempat berbeza Ustaz? Macam contoh adik-beradik di Johor, kita ada dekat Selangor, lepas tu ada ibu ayah dekat Kedah. Jadi tempat berbeza bayaran zakat fitrah macam mana? Mazhab Imam Syafi'i, asal hukumnya yang muktamad. Muktamad ni maknanya yang pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Pembayaran zakat fitrah melihat kepada di mana pihak yang dibayar bagi pihaknya, pihak yang dibayar baginya berada. Maksudnya kalau satu orang misalnya dia bayar zakat fitrah untuk anak dan isteri, kebetulan dia malam raya itu dia ada di luar, misalnya mungkin mengerjakan umrah ataupun berada outstation, pembayaran zakat fitrah untuk anak dan isterinya hendaklah di tempat di mana mereka berada. Bukan di mana dia berada. Tetapi di mana anak dan isterinya berada. Jadi caranya dia wakilkan seseorang yang ada di kawasan tersebut untuk bayarkan bagi pihak dia. Untuk anak dan isterinya. Jadi begitu kaedahnya. Kalau ayah dan ibunya ada di Kedah, zakat fitrah itu dibayar di Kedah. Adik-beradik lain pula ada di Johor, bayar di Johor. Sekarang ini ada talian mudah untuk bayar, iaitu dengan cara online. Maka dia masukkanlah dalam pejabat zakat Johor online. Dan dia bayar pula pejabat zakat Kedah. Jadi dia dikira telah bayar ke negeri yang pihak yang dibayar itu berada di sana. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Satu lagi berkaitan dengan zakat fitrah juga, kalau bayar untuk pembantu rumah dan ibu bapanya yang berada di Indonesia. Hukumnya sama. Pembantu rumah sepatutnya membayar sendiri. Dengan jumlah RM7 misalnya di wilayah. Dan kita bermurah jiwa untuk membayar bagi pihak beliau. Maka kaedahnya sama seperti saya sebutkan tadi, iaitu harus memperolehi izin dengan lafaz dari pihak terbabit. Sekiranya izin itu berlaku, maka barulah pembayaran bagi pihak itu dihukum sebagai sah.
Baik. Seterusnya Ustaz dari... Kalau kita nak bantu orang lain bayarkan zakat fitrah, satu lagi cara kita berilah kepada dia duit. Ambil duit ni pergi bayar zakat fitrah. Jadi maknanya di sini dia yang bayar sendiri. Kita sedekah menggunakan lah duit dia. Setelah kita beri kepada dia duit, maknanya duit itu duit dia. Betul. Maka dia pergi bayar sendiri. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk penyelesaian. Dan seterusnya kita ada dari Temerloh, ada Encik Zamani di sini tanya tentang solat hari raya boleh menggantikan solat duha ke Ustaz? Maksudnya tak perlu kerjakan solat duha setelah solat hari raya Ustaz. Solat hari raya dan solat duha adalah dua solat yang mempunyai tuntutan berasingan. Apa maksudnya? Solat raya tidak boleh menggantikan solat duha dan solat duha tidak boleh menggantikan solat hari raya. Untuk memperolehi pahala kedua-dua solat tersebut, hendaklah dilakukan secara berasingan. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni. Pak Khalid kata, benarkah ada hadis yang menyatakan kalau solat tarawih malam pertama kelebihannya sekian-sekian, malam kedua sekian-sekian dan seterusnya sehingga akhir Ramadan Ustaz? Berkaitan dengan fadilat-fadilat yang disebarkan bagi setiap hari bulan Ramadan, maka tiada riwayat hadis seperti itu. Tiada. Yang ada riwayat secara umum, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang ada fadilat secara umum, barang siapa yang bangun solat di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosanya. Maka riwayat seperti ini ada. Adapun riwayat yang disebarkan setiap hari, riwayat tertentu, maka tidak ada. Baik. Seterusnya soalan kedua Pak Khalid tadi Ustaz. Kata adakah ada yang menyatakan kalau hari raya Aidilfitri sunat makan dahulu sebelum Aidilfitri, solat Aidilfitri. Kalau solat Aidiladha sunat jangan makan dahulu sebelum solat sunat raya. Betul ke Ustaz macam tu Ustaz? Begitulah yang disebutkan berdasarkan riwayat daripada isteri Nabi SAW yang menyebut sunnah Nabi menjadi kebiasaan Nabi untuk sembahyang hari raya. Nabi akan dahulukan dengan makan sebelum pergi sembahyang raya, dan untuk sembahyang Aidil sembahyang hari raya haji ditangguhkan makan sehingga selesai sembahyang. Hikmahnya apa dia punya elat dia? Elatnya ialah kita kan biar sepanjang 30 hari ini pagi tak makan. Sebab kita berpuasa. Maka supaya pagi raya itu nampak bezanya dengan hari-hari yang sebelumnya, maka di awal pagi kita dah nampakkan perbezaannya dengan kita makan. Sebab hari raya pertama ini, hari raya puasa, haram untuk kita berpuasa. Walaupun dia ni semangat ni, dengan sebab suntikan 30 hari Ramadan, dia hari raya pun nak puasa. Tak boleh, hukumnya haram. Maka dibezakan, dipertunjukkan bahawasanya ni pagi ni saya dah tak puasa. Maka dengan cara dia buka, dia bukan buka puasa lah, maknanya dia makan. Nak bezakan ini pagi raya bukan lagi Ramadan, dan saya ingin memenuhi tuntutan yang disebut sebagai Dhiyafatur Rahman. Hari raya puasa disebut sebagai hari Allah menjamu hambanya. Maka jangan kita menunjukkan angkuh untuk kita menolak jamuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah yang disebutkan oleh ulama. Dan adapun hari raya haji, tujuan dilewatkan makan supaya makanan pertama yang masuk dalam perut kita adalah daripada daging korban. Jadi kita tangguhkan dan masaklah cepat sikit sebab yang korban ni pun lapar. Jadi mereka nak amalkan sunnah tersebut, tetapi dekat Zuhur baru daging siap. Bersabar dan bertabahlah.
Masya Allah. Seterusnya Ustaz, soalan saya kira soalan terakhir untuk kali ini. Tanya soalan daripada seorang ibu, kata bolehkah solat sunat raya diimamkan oleh ibu yang solat dengan anak-anak perempuan, dan bolehkah ibu tu baca khutbah raya selepas itu Ustaz? Sembahyang hari raya, kalau khutbah itu dilakukan oleh lelaki. Dilakukan oleh lelaki. Maka maknanya kalau sembahyang raya tersebut tiada lelaki di sana, maka memadai sembahyang secara berjemaah sahaja, dan ibu bagilah ceramah ke, nasihat ke, atas nama ceramah dan atas nama nasihat, bukan khutbah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita sampai ke hujung-hujung Ustaz. Mungkin ada sedikit kesimpulan dan juga kata-kata akhir, pesan-pesan Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan. Pesanan terakhir, supaya kita terus tawajuh, istiqamah dengan amal yang kita lakukan sekarang. Di balik duka ada gembira, di balik susah ada senang. Yang penting suatu hari nanti kita akan merindui waktu-waktu seperti ini. Waktu yang kita hanya bergaul dengan keluarga, mungkin lebih banyak masa dapat baca Quran, lebih banyak masa boleh berzikir, kurang masa nak bergosip dan berbawang kerana kurang bercampur dengan orang, maka kita akan merindui. Tapi walaupun kita merinduinya, kita tidak mahu ia berlaku sekali lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi untuk kita sudahkan mata zubat dalam bab solat 2 hari raya ini. InsyaAllah Ustaz, sampai bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.